Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya sharekan rakaman tentang kuliah kita yang bertajuk konsep perceraian dalam Islam. Okey. Sebenarnya kalau kita nak hujahkan dengan banyak dengan lebih mendalam kaitan konsep perceraian ni memang takkan habis pada petang ini. Tapi saya berikan yang basic sahaja supaya anda semua uh, sampai basic berkaitan dengan perceraian and then you boleh panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat yang lain ataupun kepada orang lain uh, at least you ada basic ini asas pengetahuan tentang perceraian dan kita boleh applykan nanti untuk mengelakkan daripada berlakunya perceraian dalam keluarga kita di masa akan datang. Even tak praktik untuk sekarang ini, tapi kita boleh praktikkan untuk bukan praktikkan cerai maksud saya, praktikkan ilmu ini untuk kita elakkan. Ilmu ni kita ada pelbagai kan. Ada ilmu untuk kita apply, ada ilmu untuk kita aware kan. Okay. So, apa itu perceraian? Maksud dari sudut bahasa, tindakan melepaskan atau menguraikan ikatan. Okay? Dia banyak, dalam bahasa Arab dia ada fasakh. Maksud fasakh tu adalah melepaskanlah, menguraikan ikatan. Dari istilah ni pula, tindakan melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz seperti perkataan cerai atau perkataan talak oleh seorang suami kepada seorang isteri. Okay. So, saya betulkan tadi sebab tadi saya kata cerai itu fasakha. Itu pun antara kategori cerai, tapi asalnya pada tolak, kan kataan talak. Okay. Po, lam, alif, po. Maksudnya kita menguraikan ikatan. Okay, next. Okay, hukum talak ni apa? Ada satu hadis Nabi, perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Okay, tetapi apabila berlakunya sesuatu seperti mana yang kita pelajari pada minggu yang lepas berkaitan dengan nusyuz, syiqaq dan juga darar maka kita adalah sangat digalakkan untuk keluar daripada rumah tangga yang darar. Okey, mari kita tengok hukum talak. Wajib. Okey, bila jadi wajib ialah apabila suami tidak memberi nafkah atau bertindak zalim terhadap isterinya. Ini yang kita katakan pada minggu lepas, nusyuz, syiqaq dan juga darar. Darar ni memang dah maksimum level dah Kalau berlakunya darar yang kata yang tak ada dah, kita tak boleh nak consider lagi dah, memang kita wajib untuk keluar daripada rumah tangga yang darar. Walaupun sebenarnya ramai sekali ibu-ibu yang memberikan alasan anak-anak tetapi kita cuba memahami mereka kerana mereka memberi alasan anak-anak kerana mereka memang desperate, tak ada tempat bergantung Kita dah bincangkan benda ni minggu lepas. Jadi harapnya ia akan menjadi satu pengajaran yang besar, yang baik untuk adik-adik semua, tak kira adik yang perempuan, yang lelaki supaya kita bersiap siaga dengan financial yang stable, dengan ilmu pengetahuan. Kita kena sempurna dan lengkapkan semua perkara itu. Okay? Yang kedua, bila kita sunat untuk talak apabila isteri memiliki akhlak yang buruk dan tiada cara lain untuk memperbaikinya. Okay? Itulah nusyuz lah, isteri yang nusyuz dah bagi cadangan, dah bagi nasihat banyak kali, ikut saranan seperti mana yang dikatakan, pulaukan ikut saranan Al-Quran kan. And then kita dah macam-macam counselling dah pergi tapi still lagi dia tidak, orang kata degil lah kerah kepala and then dah tak ada lagi dah sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga tersebut Jadi adalah menjadi sunnah untuk keluar daripada rumah tangga yang macam tu. Sebab rumah tangga kita, perkahwinan, dia punya objektif, dia punya matlamat adalah til jannah. Betul tak? Yang hashtag til jannah kan?
So bila hashtag fil jannah, mestilah kena ada kasih sayang, kena ada sakinah, tenang kan. Kena ada rahmat. Ni dok balik kerja balik kerja tengok isteri pun tengok suami pun macam tu rasa marah je setiap kali kan. Rasa tak, dan perkara tersebut tidak boleh dibendung lagi ia terjadi dalam satu jangka masa yang panjang. Sebab tu kalau kita pergi ke mahkamah, hakim akan tanya, sebelum nak bercerai, hakim akan tanya dah pergi kaunseling belum? Dah dapatkan nasihat belum? Hakim akan tanya apa usaha anda untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini. Hakim akan tanya. Hakim takkan senang-senang untuk menjatuhkan talak ataupun memisahkan perceraian tersebut. Hakim takkan benar-benar akan memberi kebenaran kepada suami untuk melafazkan talak. Okay? So kalau anda kata sampai 5 tahun contohnya, hatta kalau satu bulan pun tapi dia punya level of yelah, ini atas budi bicara hakim Kalau dah walaupun baru sebulan, 2 bulan, kalau orang tua-tua kata ya cubalah dapatkan kaunseling dulu, alah sikit-sikit tu halah macam-macam halah kan. Tapi setiap orang yang merasai, orang yang duduk dalam rumah itu yang merasai, yang menanggung beban. So hakim akan tanya, dah pergi kaunseling belum dah pergi majlis tahkim belum. Ini semua adalah prosedur-prosedur, proses-proses sebelum hakim memberi kebenaran untuk suami melafazkan talak di mahkamah syariah. Okey? Sekiranya ada keperluan, dah orang kata memang tak boleh nak perbaikilah dan memang tak ada persefahaman and then sunnah untuk keluar daripada rumah tangga yang sebegitu. Dan bila menjadi makruh menceraikan isteri tanpa sebab ataupun menceraikan isteri yang baik tapi nak kata zaman sekarang mana ada yang solehah mana ada yang sempurna. Lelaki pun tak ada yang solehah yang sempurna, perfect. Hatta mana ada orang yang perfect all the time kan. So mesti ada reject sikit lah perangai tu kan, ada rosak sikit kat mana. Tapi as long as dia masih lagi dikira orang yang baik dengar kata juga walaupun kita nasihat selalu tak ada sebab pun kita nak ceraikan isteri. Biasalah ups and down dalam rumah tangga tersebut. Tak ada sebab pun sebabnya ataupun sebab yang tidak munasabah. Kerana isteri masak tak sedap ataupun suami tu ketiak busuk contohnya kan, tidur berdengkur contohnya, yang mana orang kata alasan-alasan itu bukanlah alasan yang kritikal tidaklah sampai darurat orang kata, tapi yalah kan annoying lah juga kan kalau tidur berdengkur, kentut busuk, kentut main lepeh aja kan, isap rokok dalam rumah kan annoying kan. And then kesabaran seorang tu berbeza-beza, betul tak? Ada orang mungkin boleh tahan, boleh sabar, it's okay. Tapi ada orang mungkin tak boleh sabar dan nasihat banyak-banyak kali dia tak boleh nak go on. So boleh dapatkan nasihat, kaunseling daripada pihak yang tertentu untuk dapatkan nasihat. Jadi kalau anda kata, tapi itu ada alasan lah juga. Ini tak ada alasan isteri sekadar isteri masak tak sedap isteri dah penat dah tengok apa masak apa hari ini, belajar macam-macam kan, dia tak sedap, memang tak berbakat kan, begitu. Dia diceraikan isteri dia, kesian kan, makruh hukumnya. Okey. Dan seterusnya keempat, haram. Bila jadi haram? Melafazkan talak pada waktu yang haram. Bila waktu yang haram? Ada beberapa. Antara waktu yang haram ialah waktu isteri sedang mengandung. Antaranya contoh pada isteri, waktu isteri sedang mengandung. Berdosa besar suami yang melafazkan talak pada waktu sedemikian. Kerana apa? Ia memberi zalim, dia melakukan kezaliman pada isteri. Sebab orang yang mengandung, dia punya start iddah dia adalah selepas dia beranak. Kalau ada kata dia sedang mengandung 4 bulan. Seorang isteri mengandung 9 tahun, 9 bulan kan. Kalau dia kena cerai pada usia yang keempat, pada usia ke-4 bulan dia kena cerai, dia kena menunggu 5 bulan. Kena tunggu dia bersalin. Baru iddah dia, baru dia boleh start iddah. 3 bulan iddah. 3 kali suci.
So maksudnya dia dah 5 bulan tunggu untuk bersalin. Dia lepas dia kena cerai pada bulan keempat mengandung kan. Lepas tu kena tunggu dia bersalin, habis bersalin. Lepas tu habis bersalin kena tunggu lagi 3. Kan lama. Faham tak? Pada waktu iddah tersebut banyak benda yang limit nak buat. Nak rujuk pun kena tunggu iddah habis. Nak rujuk sepanjang tu lah. Tapi pada waktu lafaz tersebut dilakukan, ada beberapa perkara yang perlu dikonsiderkan lah, berkaitan dengan tempat tinggal, macam-macam. So haram melafazkan talak pada waktu isteri sedang mengandung. Tunggulah dulu dia bersalin, sabarlah sikit. Okey, rukun dan lafaz talak. Okey, dia ada berapa jenis talak? Sekejap ya. Okey, ni rukun dan lafaz talak. Okey, kita masuk ke sini sekejap. Jenis talak. Okey, dari sudut hukum ada 2. Talak sunni dan talak bid'ai. Okey, talak sunni ini very basic je lah. Talak sunni, talak bid'ai. Talak sunni, talak yang tidak menyalahi syarak. Contoh, isteri diceraikan dengan talak 1 atau 2 ketika suci daripada haid. Jangan lafazkan talak pada waktu isteri itu sedang period, sedang haid, sedang nifas, Dan talak bid'ai maksudnya talak yang menyalahi syarak. Talak yang menyalahi syarak, isteri diceraikan ketika haid, ketika mengandung, maksudnya yang mana tak menyalahi syarak lah. Itu talak bid'ai. Okey. Jenis-jenis talak. Yang tadi tu basic sajalah, yang ni lebih terperinci. Okey. Talak raj'i iaitu talak yang boleh dirujuk. Talak raj'i yang boleh dirujuk ni talak 1 dan talak 2. Okey. Talak ba'in, suami mengucapkan talak 3 atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Contohnya talak ba'in, walaupun dia lafaz yang pertama, contohnya aku ceraikan kau dengan talak 3 terus. First time dia ceraikan isteri terus talak 3. Ada juga orang dia ceraikan isteri satu-satu. Aku lafaz, aku ceraikan kau dengan talak 1. And then dia rujuk, dia bersama balik semula dengan isteri dia, and then gaduh pula 2-3 bulan lepas tu dia ceraikan isteri dengan talak 1 lagi. So talak 1 sebelum ni tambah dengan talak 1 sekarang ni dah 2 talak dah dia pernah lafazkan. And the third time dia lafazkan talak pada isteri dia, lafaz talak 1, dan total semuanya adalah 3 talak dah dia lafazkan, dan ini dinamakan talak ba'in. Sama ada dia lafazkan 3 kali ataupun dia lafazkan terus dengan talak 3. Okey, ini adalah talak ba'in. Faham tak? Kita tanya kita punya tetamu jemputan. Okey. Seterusnya talak sunni. Tadi kita dah belajarkan talak sunni, talak bid'ai, Saya terus kepada talak taklik. Talak taklik. Okey, talak taklik ni maksudnya suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab. Taklik tu maksudnya tergantung. Contohnya suami tu kata apa? Kalau kau keluar daripada rumah ni, aku cerai dengan kau. Okey, maksudnya talak dia tu tergantung dengan pelakuan keluar pada rumah. Ataupun kalau kau berat badan kau 60 kilo, aku ceraikan. And then bila isteri tu timbang baru 59. Okey lah. Tak jatuh lah sebab tak sampai 60. Tapi esok lusa isteri makan banyak, 61 dah, suami dia kata kalau kau berat 60, aku ceraikan kau. Ini dah 61. That's why jangan main-main dengan talak tersebut. Kadang-kadang kita suka ugut-ugut kan. Kalau kau keluar pergi kerja, aku halau kau daripada rumah ni. Itu antara jenis-jenis talak juga. Contoh, mari kita tengok. Ni lafaz rukun dan lafaz talak. Okey. Lafaz talak ni ada 2. Lafaz soreh iaitu yang terang. Maksudnya jelas, aku ceraikan kau. Aku ceraikan kau talak 1. Okey, itu terang. Tak perlu tanya niat dah sebab memang dia dah jelas cakap.
Kau berniat ke, kau tak berniat ke, kau dah lafazkan cerai. Iaitu lafaz soreh. Iaitu dengan menggunakan perkataan yang jelas membawa maksud putusnya ikatan perkahwinan. Seperti suami berkata, aku ceraikan kamu. Jelas, betul tak? Walaupun tak ada niat sebab gurau-gurauan tak dikira. Tak dikira sebab lafaznya adalah jelas. Kedua, lafaz kinayah. Sindiran. Maksudnya, pergilah kau dari sini, berambus kau dari rumah aku ni. Contoh. Itu adalah lafaz kinayah yang mana lafaz ini bergantung kepada niat. Nanti hakim akan tanya apa-apa semua kena difailkan di mahkamah syariah ya. Bukan sendiri-sendiri yang kata jatuh tak jatuh. Kena hakim yang akan tentukan sama ada jatuh ataupun tak jatuh. Selalunya hakim akan siasat ya. Hakim akan siasat. Awak ada niat tak? Kalau lafaz kinayah ni hakim akan tanya betul ke? Awak lafazkan, awak cakap macam tu, awak halau isteri awak keluar pada rumah. Betul tuan, saya halau isteri saya pada rumah. Tapi saya tak berniat tuan, saya waktu tu saya marah sangat. Okay, so kat situ adalah beberapa prosedur yang hakim akan tanya ya. Selalunya kalau dia lafaz tak jelas macam tu and then dia tak ada niat, waktu tu mungkin tengah marah dan sebagainya, selalunya insya-Allah tak jatuhlah lafaz talak. Tetapi sekali lagi, apa-apa persoalan, apa-apa failan berkaitan dengan cerai, kena semuanya hakim yang tentukan sama ada jatuh ataupun tak. So kalau you all nak bagi nasihat kepada kawan-kawan anda semua, nasihatkan suruh mereka pergi ke mahkamah syariah. Jangan pandai-pandai cakap, tak jatuh ni, okey kot. Tapi sebenarnya you all bagi nasihat yang salah kepada kawan-kawan yang datang mengadu berkaitan dengan hal cerai. Okay. Seterusnya. Alright, kita tengok apa jenis-jenis cerai dekat mahkamah syariah. Ada banyak, ada 7 lebih kurang. Ini yang saya ambil daripada Rosenida Advocates and Solicitors. Okay, cerai talak. Okay, cerai talak ni cerai yang biasalah, perceraian secara talak yang berlaku apabila kedua-dua pihak suami dan isteri bersetuju. Ini cerai biasa, maksudnya dua-dua memang dah tak ada persefahaman, diorang datang ya. Memang kes akan berjalan dengan segera, betul. Tetapi hakim akan nasihatkan kalau belum pergi kaunseling lagi, hakim akan nasihatkan untuk pergi kaunseling. Tapi ada orang yang dah memang pergi kaunseling dah apa semua, tapi dia memang dah tak boleh nak go on lagi dengan hubungan tersebut. Hakim pun akan siasat, betul dah tak boleh, dah pergi kaunseling semua, dah usaha, dah macam-macam dilakukan. Okay, dan masih lagi tak boleh nak go on. Mungkin akan sekali 2 hearing macam tu je lah. And then terus hakim akan kata, saya izinkan untuk awak melafazkan cerai pada hari ini. Lepas tu hakim akan tanya, isteri tengah dalam haid ke tak? Kalau isteri tengah suci, boleh jatuhkan lafaz talak pada waktu itu. Kalau isteri tengah haid pada waktu itu, kena tunggu satu waktu yang lain pula untuk lafaz talak. Itu adalah cara yang paling bagus ya. Tunggu isteri tengah suci daripada haid baru suami lafazkan talak. Bagus suami macam tu ya. Dia ambil isteri dalam keadaan yang baik daripada kedua ibu bapa and then dia pulangkan dalam keadaan yang baik. Sedihlah pula kan. Sebab saya menyaksikan banyaklah ya adegan-adegan dalam mahkamah ya. Waktu untuk melafazkan cerai tu waktu yang sedih kan. Sebelum lafaz cerai tu suami dan isteri kena peluk antara satu sama lain and then hakim akan minta untuk lafazkan cerai. Okay, tu antaranya. And then kedua, perceraian taklik. Taklik macam tadi saya cakap lah, ada bergantung dengan sesuatu perkara ya. Yang ketiga, perceraian fasah. Fasah ni selalunya practically di mahkamah syariah apabila suami tu melakukan doror yang teruk and then suami tu tak nak, suami tu pukul-pukul dia selalu and then suami tu tak nak ceraikan dia. And then isteri tu boleh filekan ke mahkamah dengan fasah. Fasah ni adalah di mana tak perlu berlafaz cerai pada suami. Tak perlu pun lafaz cerai pada suami, hakim yang ada kuasa untuk lafazkan cerai. Okay, mari kita tengok huraian dia. Perceraian fasah bermakna pembatalan pembubaran perkahwinan antara suami isteri melalui perintah mahkamah. Hakim sendiri yang akan kuatkuasakan, tengok ada bukti, ada gambar,
ada kalau kena pukul and then isteri dia pergi report, ada gambar perubatan, ya. Evidence tu mencukupi. That's why kalau ada antara kalian ataupun ahli keluarga kalian yang mana kena pukul dengan suami, nasihatkan untuk buat report. And then tangkap gambar muka lebam-lebam tu, jangan lupa untuk nasihatkan dia untuk jumpa doktor. Ya, sahkan lebam tersebut, ada surat doktor, dan semua surat-surat tersebut boleh jadikan evidence di mahkamah syariah. Dan jangan lupa juga buat report polis, okey? So itu evidence boleh simpan, kita akan jadikan sebagai exhibit ataupun inilah sebagai beban bukti di mahkamah syariah untuk kes fasah. Selalu kes fasah melibatkan doror, melibatkan suami enggan ceraikan dia, so isteri kena guna kuasa mahkamah untuk membubarkan perkahwinan. Okey? Keempat, perceraian tebus talak, huluk. Huluk ni selalunya sesuatu perceraian yang diminta oleh isteri daripada suaminya dengan memberi wang atau harta benda lain kepada suaminya. Tebus talak ni, okey, tolonglah aku ceraikan aku. Kau dah pukul aku macam-macam, contoh si isteri kan. So ceraikan aku bagi kau 10. Lepas tu lelaki kata, okey aku boleh ceraikan kau bagi aku 10,000. Kalau isteri bersetuju, setujulah. Okey, jom. Aku boleh. Okey, aku bagi kau 10,000. Okey. Suaminya filekan tebus talak. Tapi ingat ya, tebus talak huluk tidak boleh dirujuk. Dia kena isteri tu kahwin lain, Cina buta kan, kahwin lain, cerai dengan orang lain, kahwin balik semula dengan suami. Ingat ya, talak bain, cerai talak 3, tak boleh rujuk. Tebus talak huluk ni pun tak boleh rujuk. Okey. Yang seterusnya, pertukaran agama. Okey, cerai akan berlaku, perkahwinan akan terbubar apabila berlakunya pertukaran agama, ya. Automatically memang akan terbubar. Tetapi jangan sendiri-sendiri buat perintah mahkamah, kena pergi ke mahkamah bagi tahu suami ataupun isteri itu telah keluar pada agama Islam dan mohon untuk mahkamah keluarkan CJ pembubaran perkahwinan. Okey. Alright, okey. Tahukah anda bagi pasangan yang bercerai melalui cerai fasakh, cerai taklik dan tebus talak, okey, fasakh, cerai taklik dan tebus talak, mereka tidak boleh rujuk jika ingin bersama semula. Jika hendak bersama semula, pasangan ini perlu melalui akad nikah yang baru. Okey? Okey, itu saja nampaknya daripada saya. Tolong jawab soalan yang saya akan berikan. Okey, dengar soalannya baik-baik. Okey, soalannya, sebutkan apakah hukum talak dari sudut hukum. Apakah hukum talak dari sudut hukum? Jawab di Padlet, okay, di bawah video ini. And okay, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.